Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan kali ini kami bawakan kepada anda, kita nak berkongsi tentang satu program yang cukup menarik, iaitu inisiatif Bank Makanan Chest of Hope. Dan ini juga buatkan saya teringat beberapa tahun yang lepas saya ada terlibat dengan satu CSR kita bagi makanan kepada orang asli orang asli di setengah kawasan di Ulu Kembensah. Dan ini adalah satu, saya kira, CSR lah Dan untuk itu, untuk kali ini, hari ini kita nak membawakan kepada anda CSR berkenaan tentang inisiatif Bank Makanan Chest of Hope. Dan kita nak ucapkan selamat datang kepada tetamu pertama kita, iaitu Encik Johanna Khalid, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia sendiri, dan juga Mr. Eng Yih Chen, iaitu pengerusi Plaza Sungai Wang, tempat yang selalu saya pergi setiap hujung minggu. Jadi kali ini kena juga turut terlibat samalah kalau berkesempatan. Yes. Saya menyentuh tentang program inisiatif Bank Makanan Chest of Hope ini. Kita mulakan dulu dengan Encik Johan sendiri. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami secara ringkas mengenai tujuan dan hala tuju untuk program yang dijalankan ini oleh Yayasan YFBM ini. Okey, Assalamualaikum. Yayasan Food Bank Malaysia, misi utama kita adalah zero hunger, iaitu sifar kelaparan. So, jadi kita mengumpul makanan, kita mengumpul lebihan makanan dan kita akan edarkan kepada insan yang memerlukan. Dan satu lagi misi kita adalah mengelak pembaziran makanan. Yang berlebihan. Kan, itu yang banyak berlaku dalam masyarakat kita tanpa sedar. Diberlakukan pembaziran makanan. Jadi kita, usaha kita ini adalah selari dengan SDG 2, iaitu Zero Hunger. SDG ini Sustainable Development Goals yang dianjurkan oleh PBB. So SDG 2 ini adalah Zero Hunger. Jadi kita nak mensasarkan supaya tidak ada kelaparan dalam komuniti kita. Okey. Yang kedua adalah SDG 12, iaitu Responsible Consumption dan Production. Ini yang berlaku pembaziran dalam sini. Jadi kita nak bagi maklumat kepada masyarakat supaya setiap makanan yang lebihan itu ada pihak yang boleh terima. Sebab tu kita namakan kita food bank. Kita kukuhkan perbankan makanan kita. So kita tengok, kita pendeposit kita adalah penerima makanan dan pelanggan kita adalah penerima makanan. Jadi dalam penerima makanan ini kadang-kadang kita nak terlampau ramai, jadi kita gunakan perantaranya adalah NGO yang mana boleh memohon daripada kita dan mereka akan hantar kepada golongan sasar yang boleh diberikan. Jadi sebab tu kita kena berkolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya dengan Sungai Wang Plaza inilah. Yang disebutkan oleh Encik Johan tu kan, kolaborasi. Dan kita nak kepada Mr. Eng Yih Chen sebagai pengurusi Sungai Wang Plaza sendiri. Saya pasti ini bukan kolaborasi yang pertama untuk program-program CSR sini. So komen bagaimana untuk kali ini penganjurannya? Inisiatif Food Bank Chest of Hope ni merupakan program tanggungjawab social corporate yang dijalankan oleh Sungai Wang Plaza bagi menyokongkan malamat SDG 2 dan SDG 12. Ini merupakan antarabangsa usaha Sungai Wang Plaza membantu YFBM dalam menangani isu lebihan makanan. Program inisiatif ini berbagi konsep kepada dua konsep konsep pertama, sumbangan secara fizikal melalui pusat pengumpulan food bank terletak di Concourse level Sungai Wang Plaza. Concourse level tu lah bawah tu Pusat ini akan mengumpulkan pelbagai makanan sumbangan seperti makanan asas, barangan penjagaan diri dan keperluan harian. Konsep kedua, sumbangan secara digital melalui imbasan QR code dalam
platform media sosial rasmi, iaitu Facebook sama Insta Sungai Wang Plaza dan YFBM. Untuk maklumat lanjut di situlah kita boleh perolehi untuk mungkin memberikan sumbangan kepada yayasan untuk kita agihkan kepada mereka yang memerlukan. Dan seperti yang Cik Johan katakan tadi misi utama ataupun perkara asas yang dititikberatkan daripada Yayasan Food Bank Malaysia ini sendiri adalah untuk mengatasi masalah lebihan makanan. Dan untuk sasarannya bagaimana untuk memberikan lebihan makanan ini kepada siapa sebenarnya, dan adakah jumlah tertentu untuk diagihkan? Okey, dia begini. Secara maklumat amnya kita beritahu, setiap hari Malaysia kita menghasilkan sisa pejal sebanyak 38,000 tan setiap hari. Okey. Hampir 50% daripada sisa pejal itu, 17,000 tan adalah sisa makanan. Daripada 17,000 sisa makanan itu, sebanyak 4,000 tan pula adalah sisa makanan yang boleh dielakkan, sisa makanan yang boleh digunakan, yang boleh dimakan. Jadi kita 4,000 tan tu bayangkan, kita boleh beri makan kepada 3 juta orang 3 kali sehari makan. Jadi kita membazir terlampau banyak makanan. Jadi kita mengumpul lebihan makanan daripada industri makanan. Kita tengok banyak industri dalam negara kita yang menghasilkan makanan. Apabila makanan yang dihasilkan itu hampir luput, contohnya lagi 3 bulan nak luput, dah tidak ada nilai di pasaran. Tidak ada nilai. Dan supermarket tak mau terima, kedai ruji tak mau terima lagi. Jadi dia orang terpaksa lupuskan. Lupus itu adalah satu kos kepada dia orang. Jadi kita kempenkan kepada industri ini supaya benda yang hampir luput itu serahkan kepada kita, supaya kita agihkan kepada masyarakat kita yang memerlukan. Masyarakat yang memerlukan, dia tidak kira sangat tentang tarikh luput itu. Kan dia memerlukan makanan. Jadi kita akan kumpulkan, kita akan edarkan, bukan setakat di Lembah Kelang. Kita kumpulkan di seluruh Malaysia. Itu yang kita buat. Kan sebab tu kita ada akta. Yang sebenarnya ada akta dalam industri ini, itu akta 826. Dia panggil Akta Perlindungan Penderma Makanan. Jadi akta ini diwartakan pada 10 Februari tahun 2020, melindungi dan memberi keyakinan kepada penderma makanan sekaligus menggalakkan aktiviti sumbangan supaya mereka rasa yakin. Kadang-kadang tu mereka tak mau menerima, dia orang takut tapi bagi makanan itu nanti apa jadi kepada pengguna akan disalahkan kepada mereka. Tapi akta ini memberi liability dan mengelakkan benda itu. Mereka tidak akan didakwa jika pengguna itu sakit atau meninggal dunia atau sebagainya. Tapi mereka mestilah dengan niat yang ikhlas. Makanan itu memang dalam keadaan yang baik. Jangan makanan dah busuk, dah tak elok baru nak menyumbang. Itu tidak boleh guna akta ini dipakai. Itu rasanya kita boleh penerimanya adalah di seluruh Malaysia. Terutama sekarang dah menghampiri musim tengkujuh. Tiga golongan utama yang kita akan terkesan adalah penoreh getah, nelayan pantai dan juga orang asli. 3 golongan ini akan sangat terkesan apabila di musim tengkujuh. Bila hujan turun, mereka tidak boleh keluar mencari makan. Jadi ini sasaran utama untuk kita agihkan makanan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Dan saya kira itu juga persoalan yang pertama ialah bila kita memberi saluran dan juga bantuan, itu yang pasti bermula dengan niat kita lah kan. Yang niat kita tu yang penting untuk membantu, dan kita nak berbalik pula nanti kepada Mr. Ng Ying juga kita dah tahu sekarang ni dah nak sampai ke Christmas pula dan selepas CSR ni adakah mungkin ada lagi CSR yang lain mungkin nak kongsikan bersama dengan kita? Oh, ada. Kita sambutan ke Christmas bersama anak-anak yatim dari salah sebuah pusat kebajikan yang berdaftar di bawah YFBM. Pada hari pelancaran Christmas bakal diadakan pada 6 hari bulan Disember. Anak-anak yatim ni akan disambut dengan pelbagai aktiviti workshop, festival, dan juga ada diraihkan dengan dibawa mengelilingi bandar Kuala Lumpur atas menaiki bas Ho-Ho lah. Itu hop on tu menarik. Itu sempurna untuk CSR Christmas. Banyak sebenarnya aktiviti yang telah pun disusun atur dan persediaan awal untuk berjumpa dengan anda, khususnya golongan yang memerlukan ini. Jangan lupa ramai-ramai untuk datang, khususnya yang berdekatan pun boleh datang ke Plaza Sungai Wang untuk terlibat sama. Program itu juga akan turut disertai oleh pengurusi kami, iaitu Yang Amat Mulia Tengku Zatasha binti Sultan Selangor.
Okey. Baik, sedikit lagi Encik Johan. Mungkin boleh Encik Johan ceritakan bagaimana pengalaman sebelum ini atas kejayaan Yayasan Food Bank Malaysia sendiri mengendalikan program ataupun anjuran CSR ini. Okey, kita wujud sebelum pandemik berlaku. Ya. Ketika sebelum pandemik berlaku, kita banyak dapat bekalan makanan lebihan sebab ada banyak event, ada banyak acara yang besar-besar. Okey, hotel yang besar-besar. So jadi banyak lebihan makanan yang kita boleh pungut. Apabila berlaku pandemik pada tahun 2020 sehingga tahun 2021, semua industri ini tidak berfungsi. Jadi kita sukar untuk mendapatkan sumbangan bekalan makanan untuk kita edarkan kepada gelandangan dan kepada orang fakir miskin. Jadi kita terpaksa membuat kaedah lain macam mana mengumpul makanan. Dan itulah kita pergi kepada industri-industri pembuat makanan, pembuat biskut, pembuat susu, pembuat sebagainya. Mereka juga pada ketika itu tidak dapat menjual makanan mereka. Jadi banyak makanan mereka dah hampir kepada tarikh luput. Jadi kita berkongsi dengan mereka, berkolaborasi, memberi perangan kepada mereka yang mereka boleh menerima kepada kita, dan kita boleh hantar kepada penerima-penerima yang untuk pada ketika itu semua tidak ada pendapatan. Okay? Yang kita sedih pada ketika itu ramai daripada M40 menjadi B40. M40 menjadi B40, M40 menjadi B40. Mereka ini yang lebih terkesan daripada B40 sebab B40 ini diberi perhatian oleh sebanyak pihak, tapi M40 ini tidak diberi perhatian oleh sesiapa. Mereka juga merasa segan untuk keluar meminta, dan jadi mereka terkesan dan tertekan. Banyak yang kita tengok yang ada penderaan berlaku semua dalam golongan M40. So insyaAllah bila keadaan dah jadi bertambah baik, so mereka dah kembali kepada kehidupan yang biasa, dan sekarang kita tumbuh balik kepada B40 dan yang di bawah di lapisan bawah B40. Ya, kita harapkan inisiatif program ini berjalan dengan lancar dan baik hendaknya, dan mungkin dia akan diadakan nanti, dan kita nak tanya juga kepada Mr. Eng jugalah ya, harapan dan bagaimana nanti kesiapsiaga ataupun dah bersedia ke macam mana untuk yang akan datang nanti program ini. Christmas ni jom ramai-ramai lah sekali ya, dengan Sungai Wang Plaza, dengan YFBM, sama-sama lah membantu golongan yang kurang bernasib baik. Okey, sikit lagi mungkin kepada mereka yang ingin memberikan sumbangan atau menyalurkan sumbangan ini kepada mereka yang memerlukan, yang melalui Yayasan Food Bank Malaysia sendiri, mungkin ada maklumat yang boleh mereka perolehi. Sekali lagi Encik Johan mungkin boleh wawarkan. Okey, kita mudah saja sebab kita ada kita punya website. Website kita sangat komprehensif, yang kita kalau masuk dalam website kita ada semua maklumat di situ. Bagaimana kita nak menyumbang, bagaimana kita nak terlibat sama, nak jadi sukarelawan, nak menghantar barangan, semua ada di dalam situ. Dan kita punya media sosial kita juga sangat aktif. Jadi kita boleh login kepada yfbm.org dan akan situ. Jadi untuk program inisiatif dengan Sungai Wang Plaza ini, sebab Sungai Wang Plaza ini adalah satu mercu tanda yang unggul dekat Kuala Lumpur ni sejak sekian lama. Jadi di sana ada disebutkan chest tu sebenarnya peti. Kan ada satu peti yang untuk kita boleh sumbangkan makanan secara fizikal. Nak letak beras, nak letak minyak, nak letak gula, kita boleh menyumbang terus di Sungai Wang Plaza. Itu juga tadi kita nak tanyakan tadi, kenapa memilih nama Chest of Hope tu, simboliknya Encik Johan tu kan. Simboliknya peti lah kan. Peti. Peti ni kadang-kadang ada harta yang dalam tu yang penting, yang berharga kepada golongan yang memerlukan. Ya, bagi penganjuran kali ni mungkin ada tak juga pelibatan agensi lain yang bersama dengan Encik Johan sendiri? Penglibatan di sini selalunya kita bekerjasama dengan Angkatan Pertahanan Awam. Kita juga ada bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kita semua agensi kerajaan yang bersangkut paut kita akan jemput jugalah. Dari segi kaki tangan ataupun penglibatan sukarelawan ataupun mereka yang ingin membantu ataupun terlibat sama dengan Yayasan Food Bank Malaysia ni, adakah peluang itu masih lagi dibuka untuk sukarelawan? Bagaimana? Peluang itu terbuka sepanjang masa. Kalau login masuk kita punya website, kita memang ada satu borang kita menggalakkan orang ramai datang menjadi sukarelawan kita. Sebab kita setiap hari kita ada memerlukan tugas sukarelawan untuk packing barang, untuk penghantaran dan untuk juga atau untuk memaklumkan kepada orang ramai. Dan satu lagi paling penting
Nak tanyakan berkenaan atas siapa yang nak hantarkan saluran ataupun menyalurkan sumbangan ke, mungkin ada akaun bank ataupun yang nak kongsikan bersama dengan saluran kita. yang betul untuk mereka memberi sumbangan tersebut. Okey, kita seperti biasalah kita kalau akaun bank tu, kalau saya nak sebut akaun bank ni mungkin tertera di kaca TV Ya, itu. kita dah kongsikan di BT kita. Kita ada di Maybank itu 5660 1063 0584. Tapi untuk program bersama dengan Sungai Wang Plaza, sila masukkan reference kat situ, rujukan kat situ, Sungai Wang Hope. Dan kita tahu ini adalah kempen untuk Sumbangan program untuk bersama Sungai Wang Plaza. Okey. Yes. Baik, Cik Johan, secara keseluruhannya mungkin apa harapan Cik Johan untuk kali ini? Ialah kita tahu pandemik melanda hampir 3 tahun tidak dapat dijalankan program-program sebegini, tapi masih lagi dijalankan, cuma kurang perhatian ataupun tumpuan pada pihak media. Mungkin kali ini bagaimana harapannya, lebih besar daripada sebelum ini? Kita tengok apabila berakhirnya pandemik, perniagaan syarikat korporat telah kembali kepada perniagaan biasa mereka, urusan biasa mereka. Jadi mereka mahu membina semula perniagaan. Bila membina semula perniagaan, mereka akan kecilkan dana untuk CSR. Mereka akan kecilkan ke arah menggunakan tenaga mereka ke arah CSR. Jadi satu cabaran kepada kita untuk memungut dana, untuk mencari barang sumbangan adalah satu cabaran kepada Yayasan Food Bank. Bukan hanya Yayasan Food Bank, juga badan-badan kebajikan yang lain. Jadi kita sekarang ini lebih kepada kena cari fundraising, funding online. Kan? Itu adalah satu platform yang terbaru yang lebih berkesan. Jadi individu pun boleh memberi sumbangan, bukan hanya berharap daripada syarikat-syarikat korporat saja. Jadi apa yang saya boleh katakan, untuk berkebajikan kita mesti berkumpulan. Untuk memberi kesan yang lebih, kita mesti berkawan. Jadi berpakat bantu masyarakat. Jadi supaya kita lebih berkat dan mendapat manfaat. Itu saya suka tu, berpakat untuk membawa lebih berkat. Dan kita sebagai keluarga Malaysia, kita tahu kita semua ada tanggungjawab juga untuk menjalankan CSR ini, membantu di antara satu sama lain supaya kita dapat meringankan lah siapa saja yang berada dalam keadaan yang bermasalah ataupun sebagainya. Dan mereka yang memerlukan. Okey, baiklah, terima kasih banyak tetamu-tamu kita pada hari ini menceritakan tentang CSR ataupun program amal yang bakal berlangsung tidak lama lagi di Sungai Wang Plaza. Terima kasih banyak-banyak Tuan Johan Khalid selaku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia, juga di hujung sana Encik Eng Ye Chen selaku Pengerusi Plaza Sungai Wang kerana kesudian meluangkan masa pada pagi ini bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Dah pun sampai di penghujungnya, Salihah, sekejap saja masa berlalu. Terima kasih sangat atas perhatian anda dari awal rancangan sampai lala ni. Dah nak tutup tirai dah. Saya Shady. Saya selalu cakap bila masa yang manis tu sekejap saja. Dan saya Nur Salihah Azmi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Bernama TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Hingga berjumpa lagi. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.